Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Qala ta'ala, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin dan muslimat, hadirat yang dirahmati Allah, kita menyambung tafsiran bagi surah Al-An'am ayat 152. Surah Al-An'am ayat 152. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا كُنْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Maksudnya, dan janganlah kamu menghampiri harta anak yatim melainkan dengan cara yang baik sehingga ia balik, dan sempurnakanlah segala sukatan dan juga timbangan dengan adil. Kami tidak memberatkan seseorang dengan kewajipan melainkan sekadar kesanggupannya. Dan apabila kamu mengatakan sesuatu, maka hendaklah kamu berlaku adil, sekalipun orang itu ada hubungan qarabah. Dan perjanjian Allah hendaklah kamu sempurnakan. Dengan yang demikian itulah Allah perintahkan kamu supaya kamu beringat. Dan bahawasanya sesungguhnya indah jalanku yang lurus, maka hendaklah kamu menurutnya, dan janganlah kamu menurut jalan-jalan yang lain, kerana jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. Dengan yang demikian itulah Allah perintahkan kamu supaya kamu bertakwa. Sadaqallahul azim. Muslimin dan muslimat, hadirin yang dirahmati Allah, kita masih lagi bincang senarai perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bermula dengan pengharaman melibatkan makan dan juga minum, diikuti dengan pengharaman beberapa akhlak dan perlakuan manusia yang Allah Taala sebut dalam ayat 151, qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Sebutlah wahai Muhammad, aku bacakan, marilah aku bacakan pada kamu apa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala kepada kamu. Lalu Allah mulakan dengan pengharaman syirik. Allah tusyriku bihi syai'a, jangan syirikkan Allah dengan sesuatu pun. Diikuti dengan perintah untuk berbakti pada ibu dan bapa, wa bil walidaini ihsana. Disambung dengan perintah larangan, wala taqtulu auladakum min imlaq, jangan bunuh anak-anak laki-laki kamu disebabkan oleh miskin. Kemudian disambung lagi dengan perintah jangan berlaku atau melakukan perkara zina, wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Diikuti pula dengan perintah Allah Ta'ala yang berikutnya, wala taqtulun nafsal lati harramallah, jangan bunuh satu jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir kita bincang pada minggu lepas,
wala taqrabu malal yatimi illa billati hi ahsan. Jangan kamu dekati harta anak yatim melainkan dengan cara yang paling baik, hatta ya bulugha asyuddah. Itu yang kita bincang pada siri yang lalu. Sambungan pada kali ini ialah ayat seterusnya, iaitu kata Allah Subhanahu wa taala, wa auful kaila wal mizana bil qist, dan sempurnakanlah oleh kamu segala sukatan dan juga timbangan dengan benar, dengan adil. Itu sambungan pada ayat yang kita bincang. Ketahuilah wahai saudara, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengarahkan orang-orang yang beriman kepada Allah untuk memenuhi segala sukatan dan juga timbangan dengan memberikan hak yang layak baginya. Demikianlah difahami dari firman-Nya, wa auful kaila wal mizana bil qist, dan penuhilah sukatan dan timbangan dengan bahagiannya yang adil. Salah satu perkara penting dalam kehidupan bermasyarakat ialah perkara melibatkan ekonomi, melibatkan pusingan harta manusia, melibatkan makan dan juga minum. Manusia untuk dia mendapat keperluan harian dia perlu berurusan dengan manusia lain dalam bentuk pertukaran barang yang dipanggil dengan perkataan jual dan juga beli. Jual dan beli ialah pertukaran barang. Sebab itu kata ulama, bila kita bincang berkaitan hukum hakam jual beli, al-bai' wa syira', al-bai' makna jual beli ialah mubadalatu syai' bi syai', tukar satu benda dengan satu benda. Macam mana? Seorang nelayan, dia pergi tangkap ikan, dia dapat ikan. Orang yang buat padi pula boleh padi. Orang yang ada padi, ada beras, nak makan nasi dia perlu ikan. Orang yang ada ikan pula takkan nak makan ikan hari-hari, cacing dah. Dia perlukan nasi, perlukan beras. Maka orang yang ada ikan, dia pergi tukar dengan beras. Dia beri ikan dia ambil beras daripada orang yang buat padi. Orang yang buat padi beri beras dia boleh ikan pula. Ikan tukar dengan beras, beras tukar dengan ikan, nama jual dan beli. Tak kira tak panggil siapa hak jual, siapa hak beli. Yang penting jual dan beli. Seorang jual, seorang beli. Seorang jual ikan, kemudian dia beli beras. Seorang jual beras, dia beli ikan. Jual beli. Itu makna asal jual beli, tukar barang. Kemudian manusia mencipta alat pertengahan sebagai cara nak mengukur nilai. Maka wujudlah yang dipanggil wang atau mata wang. Mata wang menentukan nilai. Mata wang apa? Dinar dengan dirham. Mata wang berdasarkan emas, berdasarkan perak. Maka bila ambil emas, emas ni banyak mana? Dia buat dinar. Dinar ini kadarnya 4.25 gram. Berapa nilai? Contoh nilai dia hari ni katalah RM800. Contoh kita kata RM800 atau RM1,000. Kita buat contoh. Maka dengan nilai tadi kita boleh tahulah nak beli banyak mana. Dengan satu dinar emas ini, banyak mana ikan kita boleh beli. Kalau setengah dinar banyak mana, suku dinar banyak mana. Dengan nilai barang tengah tadi yang namanya wang. Maka hari ini kita beli ikan, kita beli padi, tak guna lagi tukar barang dengan barang, tapi tukar barang dengan mata wang. Ikan sekilo ke RM10, dapat duit RM10. Beli beras pula beli 4 kilo boleh RM10. Beri duit, ambil beras. Maka manusia berurusan. Maka dikala manusia berurusan untuk dapat barang-barang keperluan, dia perlu pada sukatan dan juga timbangan. Ada barang yang perlu disukat, ada barang yang perlu ditimbang. Hari ini timbang belaka. Dulu kita sukat beras. Beras orang tak timbang dulu, orang sukat. Dia sukat beras menggunakan cupak, menggunakan lem, menggunakan gantang. Dia sukat. Ada pula buat timbang.
Ikan dia buat timbang, tak suka ikan, nak suka dari mana ikan. Dia buat bentuk timbang, dia gunakan dua yang dipanggil dacing. Yang ada dua neraca timbangan. Nak timbang hak mana? Ada hak pakai setimbang pun ada batu di ujung tu. Berartinya nak suka barang dan nak timbang barang. Kadar mana sukatan, kadar mana timbangan. Maka bila berlaku penipuan pada sukatan, yang disuka nampak satu gantang tapi ada barang lain kat bawah, menyebabkan tak cukup satu gantang. Dia letak mungkin besi ke apa benda, menyebabkan sukatan sebenar tak sampai satu gantang. Itu penipuan. Atau dia timbang, nampak timbang, betul tak, rupanya dia tipu ke lain. Pada alat yang timbang tu letak barang lain hingga menyebabkan dia ringan ke, dia berat ke, berlaku penipuan. Maka kata Allah Ta'ala, wa auful kaila wal mizana, dan sempurnakanlah al-kaila sukatan, wal mizana sempurnakanlah mizan timbangan, bil qisti dengan beri bahagian dia. Al-qistu makna bahagian dia, beri bahagian yang cukup. Sebab itulah sunat bagi orang yang berniaga, yang berjual beli, dia buat lebih sikit. Hari ni semua dia pakai timbangan metrik ni. Nak letak ikan ke, letak sayur ke, beras ke, semua pakai timbangan metrik ni. Letak tu walaupun 1 gram kita akan nampak beza dia. Buat lebih. Kalau 1 kilo tu, jangan 1 kilo betul, 1 kilo berilah 2-3 gram lagi atau 5 gram lagi. Buat lebih. Itu menyelamatkan. Kerana perintah Allah Ta'ala, sempurnakanlah al-kaila wal mizana. Kalimah al-qistu, al-qistu banyak disebut dalam Al-Quran dengan maksud adil. Ada kala Allah guna perkataan al-adil, ada kala Allah guna perkataan al-qistu. Makna al-qistu ialah bahagian. Bila beri bahagian yang tepat, itulah keadilan. Kerana itu perkataan al-qistu dimaksudkan dengan adil. Tapi makna yang lebih tepat, al-qistu beri hak dia. Bila beri hak dia dengan tepat, maka berlakulah keadilan. Maka Allah kata, sempurnakanlah sukatan, sempurnakanlah timbangan bil qisti, dengan beri hak dia hingga boleh mencapai keadilan. Allah Ta'ala dia hantar Nabi Allah Syuaib alaihissalam kepada satu kaum namanya Madian. Antara perlakuan mungkar kaum Madian ialah menipu pada sukatan, menipu pada timbangan. Wa ila Madiana akhahum Syuaiba, kepada kaum Madian kami hantar saudara mereka juga, bukan orang lain, namanya Syuaib. Ya qaum ya'buqala ya qaum ya'budullah, kata Nabi Allah Syuaib, wahai kaum aku, hendaklah kamu sembah Allah Subhanahu wa taala. Ma lakum min ilahin ghairuh, tak ada bagi kamu ilah, Tuhan yang patut kamu semua malaikat dia. Wala tanqusul mikyala wal mizan, jangan kamu kurangkan sukatan dan juga timbangan. Allah Ta'ala hantar Nabi-Nabi sepanjang zaman untuk betulkan satu akidah. Bila akidah dia rosak, dia pergi pada perlakuan syariat pula rosak. Perlakuan yang rosak bagi kaum Madian selepas dia syirik pada Allah Ta'ala ialah pada isu ekonomi, pada sukatan dan timbangan. Bangsa lain beza pula. Allah hantar kaum Nabi Allah Hud alaihissalam, Allah hantar Nabi Hud pada kaum Ad. Kaum Ad pun sama, syirik pada Allah Ta'ala. Tapi kemungkaran di mana? Kemungkarannya bila Allah beri dia kekuatan jasad, Allah beri dia kekayaan, dia pergi buat bangunan. Buat bangunan tu, atabnuna bikulli ri'in ayatan ta'basun. Adakah kamu membina di setiap tempat-tempat yang tinggi di simpan jalan ayatan, mercu tanda, ta'basun, hanya untuk main-main saja. Tak ada tujuan apa, sekadar buat mercu tanda, main-main saja. Sebab apa? Sebab lebih, harta banyak, harta lebih, tak tahu nak buat apa, maka dia buat benda yang tak ada faedah.
wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun. Kamu buat pula mahligai yang besar, yang hebat, yang gagah dengan harapan kamu kekal abadi, tak mati-mati. Itu kaum Hud, kaum Nabi Allah Hud, itu kaum Ad. Kemungkaran mereka menggunakan nikmat Tuhan bagi dengan cara yang salah, kekayaan dan kekuatan dasar. Itu kaum Ad. Kaum Madian lain pula, bab ekonomi. Maka bila kita baca kisah para nabi ni, kita akan tengok Allah hantar nabi-nabi sepanjang zaman untuk betulkan akidah, betulkan syariat. Dan jadi pengajaran untuk kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Allah hantar Nabi Allah Syuaib pada kaum Madian, nak betulkan kemungkaran mereka yang kurangkan. Hak sekelo tak apa sekelo, hak satu gantang tak apa tu gantang. Ini berlaku dalam masyarakat kita. Menipu sebab nak untung banyak, nak kaya cepat, dia ni kerkuk. Kalau timbal tu terlebih letak muatan sutir, boleh tarik balik sebab terlebih gram, kedekuk. Sayang. Hak menipu, hak atas letak hak comel, bawah tak atas comel tu biasa dah. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi masuk pasar. Zaman Nabi ada muhtasib, penguat kuasa yang cek semua ni sejauh mana mereka berniaga betul tak betul. Nabi pergi cek sendiri. Nabi cek tengok orang jual kurma comel, cantik. Nabi ulur tangan ke bawah, tengok hak bawah tu lembek, kena air. Dia kata apa ni? Bila dia ambil, kita tengok atas comel, ambil comel. Masa dia nak suka, nak timbang, dia gomoh hak bawah tu. Hak rambutan kita ambil rasa sutir pula, boleh sutir rasa ambil sedap, kita tak nak sekali. Dia pun ambil hak bawah. Hak bawah tu buruk suku. Beli durian gitu kak, tunjuk comel hak mula-mula, mudah hak sutir dua lagi kita tak nampak, dia beri hak buruk. Balik rumah masak kebang, buat bulat poyok. Tawahlah kita ni tipu. Penipuan berlaku. Kata Nabi Allah Syuaib, inni arakum bi khair, aku tengok kamu dalam keadaan baik. Wa inni akhafu alaikum azab yaumin muhit, dan aku bimbang pada kamu semua satu keseksaan pada hari yang akan melingkungi kamu. Ulama kita bahas apa maksud inni arakum bi khair, aku tengok kamu dalam keadaan baik. Kata setengah ulama tafsir, maksudnya keadaan suasana pada ketika itu masih lagi elok. Sekiranya diteruskan pelakuan mungkar, mengurangkan sukatan dan timbangan, akan berlaku satu keadaan namanya inflasi, kenaikan harga barang. Pelakuan mengurangkan timbangan dan sukatan akhirnya membawa pada inflasi. Dan akan berlaku kenaikan harga barang. Aku bimbang nanti kena pada kamu satu azab, seksaan yaumin muhit, hari yang melingkungi kamu semua. Bila berlaku inflasi, dia kena pada semua orang. Duit RM50 bukan lagi boleh beli barang nilai RM50 macam hari tu. Dia dah beza dah. Sebab kenaikan pasca Covid, belum kenaikan harga barang yang agak tinggi. Kerana barangan yang suka masuk luar negara, kerana kita bergantung banyak pada barang luar. Ada pula unsur-unsur konker, unsur-unsur ihtikar, monopoli ayam, bekalan makanan ayam, menyebabkan harga ayam naik, menyebabkan harga bekalan makanan ayam pun naik. Berlaku monopoli, berlaku penipuan. Maka ini semua akhirnya satu hari akan berlaku inflasi. Dan ini yang kita rasa pada hari ini. Maka Nabi Allah SWT ingatkan, janganlah aku bimbang nanti berlaku satu kesaksian yang pada hari yang akan melingkungi kamu semua. Kena pada semua orang. Bila berlaku inflasi, semua orang kena. Bermula di mana? Bermula daripada penipuan pada timbangan dan sukatan, penipuan dalam urusan berekonomi. Satu barang
yang patut kita bayar RM1, kena bayar RM1.10. Kalau seorang, kalau 1 juta orang, kalau kata lari RM1, barang tu harga RM30, naik RM1, RM31. Nilai barang RM30, tapi dijual dengan RM31. Ada penipuan, lebih RM1. Maka RM1, kalau sejuta orang terlibat dalam urusan satu hari, berarti 1 juta berlaku. Lari, wang kita tanpa sebab. Inilah perkara yang dia bila membukit, makin besar, makin besar, makin besar, akhirnya berlakulah apa yang berlaku. Maka ekonomi perlu diuruskan dengan cara yang betul, berdasarkan kaedah yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada penipuan, tak ada monopoli. Monopoli adalah permulaan bagi segala kesilapan ekonomi. La yahtakiru illa khati. Tidak buat monopoli, kata Nabi SAW, melainkan orang yang buat salah. Maka ayat ini mengajar kepada kita bahawa ketidakadilan dalam menetapkan timbangan dan juga sukatan dengan tidak memberikan hak yang sebenar adalah punca dari kerosakan dalam masyarakat. Ketahuilah wahai saudara, sesungguhnya Allah tidak mempertanggungkan pada diri manusia itu melainkan dalam ruang lingkup kemampuannya. Demikianlah diberi firman-Nya, la nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak memberatkan seseorang melainkan kemampuannya. Sambungan pada ayat berkaitan dengan ekonomi tadi, arahan Allah Ta'ala untuk menyempurnakan sukatan dan timbangan ialah perintah Allah Ta'ala, ialah satu kaedah umum, kaedah dalam bab hukum. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak beratkan seseorang melainkan kadar kemampuan dia. Ayat ini ada orang dia faham macam yang salah. Salah macam mana? Dia rasa hukum hakam yang Allah bagi kat dia berat. Dia kata berat nak solat 5 kali sehari semalam, berat nak kena bayar zakat, berat nak kena buat ibadat haji, berat nak kena tutup aurat. Pertama yang kena faham, bila Allah beri satu perintah, perintah tu dalam ruang lingkup kemampuan manusia. Bila Allah bagi salat bagi umat Muhammad 5 waktu, Allah tahu itulah kemampuan manusia zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Allah beri pada peringkat awal 50 salat dalam peristiwa Al-Mi'raj, Nabi Allah Musa minta Nabi jumpa balik Tuhan, minta kurang. Minta kurang, akhir boleh dikurangkan 5, akhir tinggal 5. Musa kata minta lagi, umatmu tak mampu. Aku dah cuba pada umat aku, mereka tak mampu, minta lagi. Kata Nabi, inni astahi min Rabbi. Aku dah malu pada Tuhan, hak 5 nak minta kurang lagi. Maka akhirnya kekal 5 pada umat Muhammad. Kekal 5 itu adalah kemampuan umat Muhammad. Bila Allah beri hukum tu, itu yang mampu dibuat oleh umat Muhammad. Yang tak buat bukan sebab tak mampu, sebab tak mampu, sebab malas, sebab cuai, sebab anggap kecil apa yang Allah beri. Dia mampu, dia boleh buat, dia buat alasan tak mampu. Maka kaedah pertama nak kita faham ialah segala hukum yang Tuhan bagi ni memang dalam ruang lingkup kemampuan manusia. Sebab Allah sebut la nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tak beratkan seseorang melainkan kemampuan dia. Seperti disebut juga oleh para alim ulama, bila Allah uji seseorang, ujian tu dalam ruang lingkup kemampuan orang tu. Allah uji dia susah, uji susah itu dalam ruang lingkup kemampuan dia. Nak untuk Allah tambahkan iman dia lagi, dan nak beri dia pahala lagi dalam kemampuan dia. Allah tak uji lebih daripada itu. Allah Maha Adil. Allah tak beratkan seseorang melainkan kemampuan dia. Itu satu kaedah. Difahami juga kaedah yang kedua ialah Allah Ta'ala yang bersifat rahmah, Dia menggugurkan sebahagian kewajipan jika datang pada orang itu satu keadaan yang mengurangkan kemampuan dia.
Dalam keadaan biasa, dia solat, dia mampu solat berdiri. Itu keadaan biasa semua orang. Dia kena solat. Datang satu keadaan aridun, satu sifat, dia hilang kekuatan untuk berdiri. Dia tak boleh berdiri. Maka di kala itu kewajipan berdiri ketika solat digugurkan. Kata Nabi SAW, salli qa'ima. Salatlah kamu dalam keadaan berdiri. Itu hak pertama, hak asas. Fa illam tastati', kalau tak boleh berdiri, fa qa'idah, duduk. Semayang dalam keadaan duduk, tak boleh berdiri. Kerana sakit, duduk. Kalau berdiri kejap lagi rebah, maka duduk. Tak boleh duduk, fa illam tastati' fa 'ala jambin. Kalau tak boleh juga dalam keadaan duduk, tak apa dalam keadaan baring. Jambin dengan lambung ni, lambung kanan mengiring. Ada sambungan hadis yang lain yang tidak kuat, agak lemah sikit, tak boleh dengan baring, dengan melentang, mustalqiyan, melentang, menghadap kiblat. Tak boleh juga, tak boleh gerak apa benda dah. Menggunakan anggukan kepala. Kepala pun tak boleh anggut juga. Aksiden, patah ringan habis, berbuku habis, muka mata yang nampak, tangan kena seming habis, tak boleh gerak apa dah. Tak apa, menggunakan mata. Kenyitaan mata itu menggambarkan pergerakan rukun. Kenyit mata, Allahu Akbar, baca Fatihah. Mulut pun dah sebut, lidah dah sebut, tak apa, baca dalam hati. Tu hak paling teruk tu. Mata pun tak boleh juga, pejam mata dah dalam hati. Hati tak boleh juga, mati. Kalau hati pun tak ada, mana boleh mati habis. Mana kewajipan yang Allah Ta'ala bagi sampai ke sampai ke hujung, mesti dibuat. Kadar kemampuan yang Allah datangkan kat diri dia, yang akan hilang kekuatan disebabkan penyakit-penyakit yang mendatang kepada manusia. Orang yang wajib puasa, dia tak boleh puasa sebab penyakit yang muzmin, penyakit yang panjang, yang tak akan sembuh. Pada anggapan umum seorang doktor, ikut pandangan ilmu dia, tak boleh sembuh dah. Maka yang tak boleh puasa diganti dengan fidyah, sebagai menggantikan kewajipan puasa yang dia tak boleh buat. Itu yang dia kata kadar kemampuan, kerana Allah Ta'ala Maha Adil. Yang akhir dan yang penting ialah seorang manusia itu tetap tunduk dan patuh kepada Allah pada kadar mana yang dia mampu untuk patuh kepada Allah Ta'ala. Fattaqullaha mastata'tum. Allah turunkan ayat kepada sahabat Nabi, bila sahabat mengeluh tentang adakah manusia akan dinilai juga pada apa hak dia fikir dan kepala dia. Lalu kata Allah, fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kamu kepada Allah mastata'tum, maksimal kemampuan kamu. Hak dalam hati Allah tak ambil kira, selagi tak dibuat atau dilafazkan dengan lidah atau dibuat pada alam kenyataan, alam realiti. Itulah hebatnya Allah Ta'ala. Dia tak beratkan pada manusia, melainkan kadar manusia mampu, dan bila hilang kemampuan maka Allah akan ringankan. Ketahuilah wahai saudara, adalah berlaku adil dan seimbang pada kata-kata dengan bercakap benar, sama ada tentang orang yang disuki atau dibenci, dan dengan tidak menyembunyikan kesaksian yang benar meskipun terkena atas anak saudara sendiri. Hal ini kerana kecondongan dan kecenderungan positif atau negatif terhadap seseorang sehingga terkeluar daripada jalan keadilan merupakan suatu kezaliman yang menafikan hak pada pihak yang berhak. Demikian difahami dari firman-Nya lagi, wa iza kuntum fa'dilu walau kana za qurba, dan apabila kamu berkata-kata maka berlaku adillah meskipun dia yang dihukum itu mempunyai hubungan qarabah. Satu lagi perintah yang Allah Ta'ala perintahkan pada manusia ialah, dan sebenarnya yang banyak tadi, bila mana kamu berhadapan dengan penghakiman, melibatkan kes pertelingkahan antara dua orang,
seorang mendakwa, seorang kena dakwa. Itu kes yang diadili di mahkamah. Seorang menuduh, seorang kena tuduh. Seorang yang menuduh kena buat datang bukti. Al-bayinatu ala man idda'a. Orang yang buat tuduhan kena datangkan bukti. Dia kata, mama ambil kasut saya. Mama ambil kasut saya. Kamu yang dakwa kasut tu milik kamu, yang mama ambil, kamu datangkan bukti. Kita ni kasut saya, buktinya ialah ni resit saya beli, ni gambar dia. Kata kawan tu, dak, kasut ni saya punya, cuma sama dengan kamu. Kawan ingat kasut dia, kata ni kasut saya hak hilang tu, mamak ni ambil. Dia mari surah dengan ngajar, balik kasut hilang. Esok tengok mak pakai kasut tu. Mak mau ambil kasut aku. Mak kata, tak, kan ni kasut aku. Selama. Maka bila begitu, kena datangkan bukti. Tak ada bukti, cari saksi. Saksi yang menyaksikan. Maka bila datang saksi yang menyaksikan, saksi itu tentu ada kepentingan tertentu. Imam pada mamak yang kena tuduh atau pada ahli yang menuduh. Maka Allah ajar sifat adil. Wa iza kultum, bila kamu berbicara berkaitan kesaksian, fa'dilu, kamu kena berlaku adil. Walau kana za qurba, walaupun tudah itu melibatkan orang yang ada qarabah. Bila qarabah, tentulah kita ada kecenderungan pada seorang qarabah kita, iman nak selamatkan dia daripada bencana atau nak bantu dia dapat manfaat. Maka Allah peringatkan dalam bab syahadah, dalam bab kesaksian, kena berlaku adil. Dipanggil isteri bab kesaksian. Isteri ni memang kasut mamak ke? Kata mamak, dah kasut mamak beli tu memang kasut ni hilang lama dah, ni kasut orang lain ni. Bini bocor maklumat. Akhir bolehkan adil semua lah hak dia. Ataupun bini hak ni buat dah, bini ahli tu dah kasut dia hilang tu buruk, ada cari hak ni hak mak pakai tak cari lagi hak lain ni. Kesaksian dan bukti adalah sebahagian pembuktian dalam Islam. Kata Nabi SAW, laulal bayinatu ladda'a man sya'a ma sya'a. Kalau tidak kerana konsep pembuktian, maka tentulah manusia boleh mendakwa apa dia mahu dakwa, ikut suka dia. Mulut tidak bertulang, lidah tidak bertulang. Dia nak kata, dia kata je, tak ada bukti pun tak apa. Kalau itulah keadaan, senang, tuduh je. Yang gelepon nak menjawab, hak kena tuduh. Dia kata tu, mamak tu bahar pergi masjid. Kawan tu nak menjawab, nak boleh ke jawab tu panjang. Dia tembak je. Mamak tu mendahari masjid tu, seorang tu bahar piti. Tersebar satu kapur, mamak bahar piti. Lepas minggu, mamak baru tahu. Mamak pun jawab, dak, apa bukti saya bahar piti? Patut yang turun tu buat bukti. Ni bukti dia ni, penyata kewangan ni, ada duit hilang ni. Kalau tidak kerana konsep pembuktian, senanglah orang duk tuduh. Yang naknya kena tuduh, nak jawab tu satu hal. Hari ni orang yang dituduh di mahkamah, nak boleh dia petahkan diri dia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Malu dulu dengan anak beranak, malu dengan adik beradik. Anak isteri pun dia pun malu. Dia boleh hilang pekerjaan. Bukan cakap dia hilang pekerjaan, isteri mungkin hilang pekerjaan, anak hilang pekerjaan, sebab kerana ada keluarga dia kena tuduh. Malu. Selepas 5 tahun terbukti tuduhan itu tidak benar. Masyarakat dah hukum dia, media dah hukum dia. Tidakkah berdosa semua orang yang hukum dia selama tempoh 5 tahun? Kalau dah ada yang mati disebabkan tuduhan kita, nak buat lagu mana ni? Besar depan Tuhan ni. Maka sebab Allah Ta'ala bagi pada kita kira yang sangat baik. Yang menuduh buat bukti, yang mendengar tuduhan pula, laula isami'tumu, alakah baik jika kamu dengar cerita tadi, zannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira.
Alangkah baik kalau ia dengar tu, dia sangka baik pada diri mereka sendiri. Allah gambarkan orang Islam ni seperti satu jiwa saja, sangka baik pada diri sendiri. Kalau sangka baik, orang tuduh macam mana pun dia tak lekat. Tapi menjadi amalan kita. Cerita hak pelik dia suka dengar. Cerita orang sembahyang surah tak sahur, cerita mahafiti sahur. Dia mari surah pagi petang, saya tak sahur mana cerita tu. Tapi bila dia mari surah, kemudian orang kata dia surah kuat sangat pagi petang saya malam, piti bahangak. Hak faham piti tu kuat sekali. Hak negatif. Satu kain yang putih, orang tak nampak putih tu, dia nampak hak titik hitam putih tu. Titik hitam itulah akan dibicarakan. Itu sifat manusia yang tidak ada iman kepada Allah Ta'ala. Maka orang yang beriman kepada Allah sentiasa bersangka baik, sentiasa melihat satu benda dengan cara yang elok, tidak negatif pada pemikiran, positif pada pemikiran. Ini kerja yang tak mudah, tapi mesti sentiasa diperingatkan. Menerusi kuliah, ceramah, forum, peringatkan umat dengan akhlak-akhlak Islam yang diajak oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amalan bermasyarakat. Ketahuilah wahai saudara, hendaklah seseorang itu menyempurna dan memenuhi segala janji-janji, khususnya janji-janji kepada Allah. Demikian difahami firman-Nya, wa bi ahdillahi aufu, dan dengan janji-janji Allah hendaklah kamu sempurnakan. Satu lagi perintah Allah adalah jaga janji. Satu janji dengan Allah. Apa janji dengan Allah? Janji dengan Allah ialah untuk dia hamba kepada Allah di alam roh. Ketika Allah tanya kepada roh masing-masing, siapa Tuhan kamu? Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Tidakkah aku Tuhan kamu? Kata Allah. Kata semua roh, bala, bahkan kami beri kesaksian. Jasad kita ni mari kemudian, roh tu dulu. Lepas jasad wujud dalam rahim seorang perempuan, cukup 120 hari, barulah Allah hantarkan roh. Betul, roh ada dah. Alam roh ini dikata tak jasad lagi. Roh ni semua mengaku depan Tuhan bahawa Tuhan tu Tuhan dia. Tapi lepas roh masuk jasad, masing-masing ada pelbagai haluan. Maka perintah Allah Ta'ala yang kita janji nak junjung, kesempurnakan. Bila kita mengucap syahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kita beri kesaksian nak ikut Tuhan, maka datanglah kewajipan salat, kewajipan puasa, kewajipan zakat. Itu adalah kewajipan-kewajipan hasil kita janji Tuhan nak ikut. Maka kata Allah, bi'ahdillahi, dengan janji kamu pada Allah sempurnakan. Itu satu, melibatkan Allah. Yang kedua, janji melibatkan manusia. Janji melibatkan manusia pun adalah janji kepada Allah Ta'ala yang mesti disempurnakan. Yang jika tak disempurnakan, datanglah hadis-hadis yang berkaitan dengan orang-orang munafik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqi salas. Tanda orang munafik. Apa dia munafik? Munafik ni orang yang luar lain, dalam dia lain. Depan lain, belakang dia lain. Kalimah nafaqa, asal cerita nafaqa. Nafaq ni terawang. Terawang ni dia ada dua pintu masuk. Masuk dan keluar, tu terawang, dua lubang. Dua muka lubang. Kalau satu muka lubang saja, masuk dalam tanah satu muka saja, tu lubang dia panggil, bukan terawang. Kalau boleh keluar ke pintu satu lagi, namanya terawang. Dok, biawak padang pasir, bila anjing kejar dia masuk dalam satu lubang. Anjing pun tunggu dia cokok kat pintu tu. Kawan tu tak ada dah keluar kursi lagi lubang. Itu cerita asal nafaq, cerita asal apa namanya, terawang. Di situlah datang perkataan nafaqa, menunjukkan pada mana ada dua muka. Orang tak sedar ada dua muka.
Maka orang munafik dia ada dua muka, talam dua muka, depan lain, belakang lain. Tanda orang munafik kata Nabi tiga. Salas. Iza haddasa kadzaba. Bila sembang, bila bercakap, dia bohong. Cerita ada khabar tu tak betul ikut realiti. Kaki sembang, duduk kedai kopi, duduk kat wakaf, sembang itu Masya Allah. Hak betul ada, dia campur aduk. Khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a. Dia campur amalan yang soleh, satu lagi amalan yang tak soleh. Dia gabung dua. Dah kita cek lagu mana? Nampak sembang derah sangat. Hak mana sebetul, mana tak betul. Ada hak betul, ada tak betul. Sebab sembang dia, bila bercakap dia banyak bohong. Seorang sekali bohong mungkin orang boleh maafkan. Dua kali bohong masih lagi. Mari 3, 4 kali orang tak percaya dah. Macam kisah dibuat contoh selalu oleh para alim ulama. Seorang yang pura-pura, dia masuk sungai, gurau kita, dia buat lemah, tolong. Kita nampak dia minta tolong, kita terjun. Habis basah baju kita, dengan beg duit dalam poket, dengan kasut, terjun nak selamatkan dia. Ketika nak pegang dia beritalah, saja gurau je pakcik. Oh, panasah kita. Tapi sebab takut nyawa dia, tak apa. Dia kata 1-0 pakcik, 1-0. Besok kita lalu dia buat pula. Kita semua salah dah, kan? Kena 2-0 hari ni. Tapi sebab dia tertolong, kita terkejung nak pergi selamat dia. Bila nak selamat dia kata 2-0 pakcik. Besok lalu pula tolong. Kita kata kalau aku pergi tolong kena pula 3-0. Main duk gurau sungguh. Rupanya lemah sungguh hari itu. Mati. Orang tak percaya dah. Bohong sekali, okey, orang boleh maaf. Kali kedua orang berhati-hati. Nombor 3 tak ada. Maka orang yang kuat bohong, orang tak terima dah kalam dia. Bila tak terima, nak minta bantuan. Kali pertama dia tipu, tak apa kita bagi. Kedua tipu juga. Mari 2 kali tipu, mari 3, 4 tak layak dah. Gitu kaedah dia. Maka seorang mukmin dia tidak bohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Bila mana dia berjanji, dia mungkir. Janji nak jumpa sekian masa, kau tunggu cokor kedai kopi. Tak, mari. Duk mana? Kedai kopi selagi nak buang. Tanya dia apa? Aku lupa. Padahal ingat. Tapi hak ni tak ada kepentingan, hak ada kepentingan. Tak apa, tak nak jumpa. Kamu lah. Minta maaf, tak jadi hari ni. Kawan tu boleh pergi tempat lain pula. Ni cokoh tunggu sejam kedai kopi. Lepas habis kopi, teh pula. Habis teh bila pula. Habis lah. Tak tahu nak minum apa dah. Air kosong akhir minta sekali. Tak mari-mari. Wa'ada akhlafa. Janji, dia mungkin. Wa idza tumina khana. Bila diberi amanah. Amanah ni mana apa? Satu benda yang kita rasa aman kalau dia jaga. Khana, dia khianat. Khianat pada amanah. Yang barang kita rasa aman tadi, tak aman dah. Kita letak kereta ni, hamba nak pergi buat haji ni, tolong jaga kereta hamba lah. Tolong start hari-hari. Kalau tak start, kau start kereta hamba. Ya boleh, ada masalah. Start pakai bayar apa. Itu amanah dia. Kita pula start kereta, pergi berjalan. Tok Tapang, pergi Patah, pergi Bandar, pergi ke Mama, pergi Kuantan. Oh, siapa Johor tu. Kawan tu kata start saja, bukan suruh start buat jalan. Tak, itu khianat pada amanah. Tak aman. Orang puas atas gambar pada orang buat haji. Kereta muda mana ni kat Johor? Lah, Johor mana pula? Hati ni debor ni. Buat haji ni tak rasa aman dah. Duk ingat kereta dia ni. Dia ni kedeku, saya kereta. Debor beruk ni. Buat haji tak kosyak dah sebab ingat kereta dia. Telefon kawan tu tak akak, WhatsApp tak balas. Punca khianat menyusahkan orang lain. Dah kita nak terima amanah tadi, terimalah amanah. Maka 3 tanda orang munafik: berbicara dia bohong, janji dia mungkir, dan bila beri amanah dia khianat. Ni 3 sifat orang-orang munafik. Ketahuilah wahai saudara,
Semua perintah di atas adalah wasiat Allah Ta'ala pada manusia, agar semua mengambil peringatan dan berwaspada. Demikianlah firman-Nya, zalikum wasakum bihi la'allakum tadhakkarun. Yang demikian itulah Allah Ta'ala bagi wasiat pada kamu dengannya, mudah-mudahan kamu ambil peringatan. Allah Ta'ala menyatakan semua senarai tadi yang kita bincang tadi, yang Allah haramkan tadi, dan akhlak yang menjaga tadi, ini adalah wasiat Allah Ta'ala. Wasiat ni macam nasihat lah. Tu wasiat lagi besar. Nasihat barang yang kita bagi pada seorang dan bentuk kalam untuk kebaikan dia. Iradatul khairi lil mansuh, kata ulama. Disebut oleh ulama yang syarah kitab Riyadhus Shalihin, Dalilul Falihin nama dia. Dia kata makna an-nusuhu iradatul khairi lil mansuh. Kita mahukan kebaikan untuk orang yang kita nasihat. Kerana asal mana an-nusuh ni al-khulus, bersih, suci, tak ada campur aduk barang kotor, barang bersih. Bersih niat kita, mau dia jadi air laut, kita pun nasihat. Itu satu nasihat. Dalam ayat Quran Allah sebut kalimah nasihat merujuk pada nabi-nabi. Wa ana lakum nasihun amin, kata para nabi. Aku bagi kamu wahai umat adalah penasihat yang amanah. Itu satu nasihat. Wasiat satu lagi nasihat. Nasihat barang-barang yang penting dan besar, berkaitan dengan pusaka yang menjadi bahan pertikaian manusia sebab melibatkan harta. Allah sebut yusikumullahu fi auladikum. Allah bagi pesan pada kamu tentang anak-anak kamu. Lizzakari mislu hauzil unsayain. Bagi anak laki-laki dua bahagian anak perempuan. Bab pusaka orang boleh bala. Allah kata Allah bagi wasiat ni, pesanan ni barang besar. Maka demikianlah Allah gunakan perkataan wasiat menggambarkan benda yang besar. Seorang yang nak mati, dia tinggalkan pesanan, wasiat. Harta nak bagi lagu mana pada orang yang tak dapat harta pusaka, orang luar. Yang pewaris cara warisan, luar pada pewarisan dia boleh bagi atas nama wasiat, pesanan. Wasiat itu wajib diikuti oleh orang yang hidup, kena beri apa yang dia wasiatkan, selagi tak lebih 1/3 daripada harta yang dia wasiatkan. Benda besar namanya wasiat. Maka samalah Allah kata hak tadi tu, senarai yang panjang kita baca tu, itu wasiat Allah pada kamu. Harapannya kamu sentiasa ambil ingat. Ayat macam nanti akan diulang lagi. Kita akan tengok kejap lagi, berulang lagi. Wasiat Allah Ta'ala Allah ulang banyak kali. Ketahuilah wahai saudara, segala perbuatan yang diharamkan oleh Allah adalah jalan hidup Islam yang lurus. Hendaklah ia diikuti oleh setiap Muslim yang inginkan syurga Allah. Demikianlah difahami daripada ayat seterusnya. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uh. Dan bacakanlah juga wahai Muhammad bahawa inilah dia jalanku yang berkeadaan lurus, maka hendaklah kamu mengikutinya. Allah sambung lagi ayat, bacakan pada mereka wahai Muhammad, pada umat kamu, anna hadza sirati, inilah di jalan aku. Yang Allah senaraikan semua perkara yang haram dimakan dan haram dibuat, semua itu adalah jalan Allah Ta'ala. Jalan apa? Jalan hidup. Kita baca dalam surah Al-Fatihah 17 kali sehari semalam. Ihdinas sirata, ya Allah bagi hidayah pada kami. Hidayah apa? As-sirata, jalan. Jalan apa? Jalan hidup. Al-mustaqim, jalan hidup yang sifatnya lurus. Allah kata dalam ayat ini, beritahu mereka wahai Muhammad, ni jalan hidup aku, mustaqiman. Hal keadaan jalan itu mustaqim, lurus. Mustaqim asal kalimah qama. Qama makna asal berdiri. Istaqama minta berdiri tegak, itu makna istaqama. Mustaqim yang berdiri tegak. Jalan Islam dia berdiri tegak lurus. Senang nampak jalan ke syurga macam mana. Tak ada bengkak-bengkok, jelas. Quran cerita, Nabi cerita. Hak jalan ini fattabi'u, ikut dia. Tetapi jalan lurus yang kita nak lalui ini,
dia kanan kiri ada banyak simpang. Dalam satu hadis Nabi SAW bila baca ayat yang seumpama ayat lain, Nabi gariskan satu garisan. Nabi kata, ni garisan panjang ni, ini jalan Allah yang lurus, panjang, lurus. Kemudian Nabi gariskan kanan dan kiri. Nabi kata, yang kanan dan kiri ini adalah subul, jalan yang sangat banyak. Di setiap kepala simpang ada syaitan menyerbu. Kita nak mari ke surau kuliah kita, tengah jalan orang kata, mak mana? Pergi surau dengan mengajar. Berhenti sekejap minum kopi. Berhenti sekejap. Syaitan manggil tengah jalan, minum kopi. Minum kopi sampai pukul 10 dah. Nak ingat dengan mengajar sekejap dah gini. Mengajar pukul 11. Pergi nak basikal, jalan sekejap. Oleh manggil pula, mak pergi mana? Jangan mengajar sikit. Kejap nak buah sikit. Dekat pula. Setengah jam lagi. 10:30 dah. Habis gitu. Nak sampai ke jalan Allah ni, dia ada pengacau kanan dan kiri. Maka bila kita faham macam ni, ambil ingat Allah kata fattabi'u, ikut jalan yang lurus ini. Wala tattabi'u subula, jangan ikut jalan-jalan yang banyak. Fatafarraqa bikum an sabili, kamu akan pecah dari jalannya. Nak pergi ke masjid, di masjid je lah. Kalau kanan kiri banyak sangat simpang nak masuk, akhirnya terlepaslah solat berjemaah di masjid. Seorang yang ada tekad, fokus tekad dia, jangan duk kona kanan kiri. Kita nak pergi kenduri kahwin orang, pergi kenduri tu, jangan duk masuk kanan kiri. Saja nak tengok simpang kejap, masuk kanan. Oh, banyak rumah orang comel. Keluar, hak belah kiri, masuk kiri. Oh, comel. Sabar-sabar kat kenduri, makanan habis dah. Bagi kita ngamak. Fokus. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut, inna bani Israel iftaraqat ala 71 firqah. Banu Israel, kata Nabi, berpecah pada 71 puak. Wa inna ummati, adapun umatku, sataftariku ala sintaini wa sab'ina firqah, akan berpecah pada 72 puak. Kulluha finnar, semua yang 72 ini dalam neraka illa wahidatan, melainkan satu je. 72, 71 dalam neraka, satu selamat. Apa dia? Wahiyal jamaah, iaitu al-jamaah. Ulama bincang, angka yang Nabi bagi ni angka yang betul ke atau nak gambarkan banyak? Kata setengah ulama nak tunjuk banyak, digambarkan 70. Biasa nombor 7 nak gambar banyak, 72 banyak. Kata setengah ulama, tak, 72 ni nombor betul. Nak ulama mula membilang 1, 1, 1, 1 sepanjang zaman. Mu'tazilah 1, Qadariyah 1, Khawarij 1, dikira-kira. Kita ambil keadaan umum, nak tunjuk banyak. Kerana zaman ni macam-macam. Hari ni mungkin tak ada Mu'tazilah dulu, Mu'tazilah moden pula. Tak ada Khawarij versi lama, ada versi baru pula. Pemikiran yang macam-macam. Pemikiran plural, anggap agama ni sama belaka. Pemikiran macam-macam. Satu je selamat. Nabi kata al-jamaah. Al-jamaah mana apa? Al-jamaah perkumpulan manusia yang ramai. Kita rujuk pula hadis yang sama, tapi riwayat lain sikit. Hadis ini ada banyak riwayat. Riwayat itu ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang lemah. Maka riwayat yang banyak itu dia saling mentafsirkan satu sama lain hadis yang kita baca tadi. Antaranya kata Nabi SAW, 72 umat aku yang pecah tadi, melainkan satu je. Siapa dia? Nabi kata as-sawadal a'zam. As-sawad mana hitam, al-a'zam yang paling besar. Makna hitam yang besar merujuk pada besarnya umat Islam, ramainya umat. Dalam hadis Nabi sebut tentang dia tengok Musa bersamanya umat, dia tengok Isa bersamanya ada umat.
Bila tengok umat dia, Nabi kata, aku tengok as-sawad al-a'zam, kumpulan yang sangat besar, kumpulan hitam. Rambut manusia ni hitam. Bila dia berhimpun ramai, nampak hitam lelaki, pergi as-sawad hitam, himpunan besar manusia. Maka mana as-sawadul a'zam, himpunan besar umat Islam, masyarakat Islam. Maka makna al-jamaah dalam hadis tadi bermaksud masyarakat besar umat Islam. Kadang masyarakat besar umat Islam ini, di dalamnya ada para alim ulama, ada orang-orang yang saleh, ada pun kumpulan kecil ini yang berlaku kesetan padanya, maka tak ada jaminan mereka boleh selamat. Ada umat besar umat Islam ini, Allah jamin, la yujib innallaha la yujmi'u ummati ala dalalah. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan himpunkan umatku atas kesesatan. Tak mungkin umat yang ramai ini semua sesat, dah tak mungkin. Dalam yang ramai ini Allah Ta'ala himpunkan mereka berpakat semua umat Islam sesat, dah tak. Itu jaminan Allah Ta'ala. Ijma' umat akan berlaku dalam perkara tertentu. Tapi yang pasti bahawa tak akan mereka berhimpun untuk mengikrarkan satu kesesatan tak mungkin. Maka bersamalah masyarakat besar umat Islam. Itulah hadis Nabi yang lain juga Nabi sebut, dia kena berlaku fitnah, du'atun ala abwabi jahannam, penyeru-penyeru ke neraka, ke di depan pintu neraka Allah Ta'ala. Bila sahabat tanya, nampak lagi mana ya Rasulullah? Nabi kata, talzama jama'atal muslimina, talzamu jama'atal muslimina, kamu mendampingi jamaah orang Islam. Mana apa jemaah orang Islam? Masyarakat besar umat Islam dalam sebuah negara. Bersama masyarakat besar ini, wa imamahum, bersama dengan pemimpin mereka, pemimpin besar umat Islam, ketua kerajaan dia, pemerintah dia, bersama. Kan dalam masyarakat besar inilah akan ada para alim ulama, akan ada orang-orang yang saleh, akan ada aulia Allah. Mereka ni akan jaga umat tak berhimpun atas kesesatan. Setiap kali berlaku sesat, akan ada umat yang besar ini membetulkan kesilapan umat yang kecil tadi. Maka hadis ini mengajar kepada kita konsep berjamaah, iaitu bersama dengan masyarakat Islam. Bukan bersama yang kecil-kecil, yang mungkin berlaku penyelewengan, berlaku kesilapan, berlaku kesalahan, ada kepentingan tertentu duniawi dia, kepentingan untuk dunia dia, untuk masyhur dia, untuk populis dia, macam-macam. Bersama masyarakat besar orang Islam, Allah buat masjid, berhimpun kat masjid. Allah jadikan ada segenap manusia akan hidupkan masjid secara berterusan. Ini mewakili masyarakat. Datang ke rumah Allah, salat berjamaah. Yang boleh mari salat berjamaah orang baik. Kalau tak baik, dia tak mari salat berjemaah. Dia boleh buat benda yang orang lain tak boleh buat. Dengan sebab dia salat berjemaah, gugur dosa kewajipan salat berjemaah pada orang lain. Salat berjemaah ini fardhu alal kifayah, fardu kifayah. Kalau ada orang buat, orang lain lepas dosa. Tak ada orang buat, dosa belaka. Dia tak akan berlaku, tak ada orang buat. Allah takdirkan pasti ada orang buat. Di mana? Di masjid di surau. Ada semua. Maka yang hadir salat berjamaah ini mewakili orang Islam yang ramai. Ini orang yang baik. Maka Allah gambarkan pada kita dan Nabi gambarkan kepada kita bersama dengan masyarakat besar umat Islam. Ya, masyarakat besar itu pasti ada pemerintah dia, yang kalau pemerintah itu buat salah sekalipun akan ditegur oleh para alim ulama dan orang-orang salehnya. Maka itulah yang akan menjamin keselamatan manusia. Jangan duduk seorang-seorang diri, duduk seorang diri kena sumbang dalam hutan, tak kawan, tidak, hidup dalam masyarakat umat Islam. Maka dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Yang demikian itulah Allah wasiatkan pada kamu. Allah ulang lagi, la'allakum tattaqun, harapannya kamu bertakwa kepada Allah. Allah ulang banyak kali bahawa ini adalah wasiat Allah Ta'ala.
Berarti istiqamah atas jalan Islam itu barang yang Allah bagi pesan. Harapannya kamu bertakwa kepada Allah Ta'ala. Istiqamah, satu kalimah yang sangat elok untuk kita perhati maksud dia. Mana istiqamah ialah duduk tegak atas jalan Islam, itu istiqamah. Setiap orang kena istiqamah dengan Islam. Cara nak istiqamah Islam apa dia? Jaga salat berjamaah. Itu cara istiqamah dengan Islam. Agar akan ada sentiasa kita ini diperhatikan oleh orang lain dan betulkan di mana kita silap dan gesa kita buat barang-barang yang elok, barang-barang yang Allah Ta'ala suka. Wallahu ta'ala a'lam. Kita sambung dengan hadis Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin. Kita masih lagi dalam bab birrul walidain wa silatil arham. Kita sambung dengan hadis yang seterusnya. Hadis 332. An Salmana ibni Amirin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Daripada Salman bin Amir, moga-moga Allah meridainya, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda, idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin. Apabila berbuka seorang kamu, maka berbukalah menggunakan tamar. Fa innahu barakah, sesungguhnya tamar itu barakah. Fa in lam yajid tamran fal ma'u fa innahu tuhurun. Maka sekiranya dia tidak mendapati kurma, maka ambillah air, maka sesungguhnya air itu menyucikan. Wa qala, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu 'alal miskini sadaqah wa 'ala dzi rahimi sintani. Sedekah pada orang miskin satu sedekah, dan pada orang yang ada hubungan rahim dua sedekah. Sedekatun wasilah, iaitu sedekah dan juga silah menyambung rahim. Hadis rawahu Tirmizi, hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Wa qala hadisun hasan, katanya hadis ini hadis yang hasan. Hadis ini dibawa datang oleh Al-Imam Nawawi nak menggambarkan kelebihan hubungan rahim tadi, yang dah kita bahas banyak kali. Satu sedekah yang kita bagi pada orang miskin namanya sedekah. Tapi kalau sedekah itu diberi pada orang yang ada hubungan rahim, dapat dua. Satu dapat pahala sedekah, satu dapat pahala namanya silaturrahim. Kita akan berkorban tak lama nanti, hari raya haji, hari Ahad nanti insya-Allah. Bila orang tu buat korban, dia sunat bagi daging korban 3 bahagian. Tak kira dia buat seekor ke, seekor kambing ke, seekor lembu ke, atau dia buat seekor lembu bagi 7 bahagian. 7 bahagian dia dapat sebahagian dia. Sebahagian tu untuk diri dia bagi 3. Kenapa bagi 3? Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Makalah kamu daripadanya dan bagilah pada al-qani' dan juga al-mu'tar. Al-qani' dan al-mu'tar, ulama berbeza pendapat apa makna, tapi tak lari berdua. Satunya merujuk pada orang yang tidak miskin, satu lagi merujuk pada orang miskin. Yang maksudnya al-qani' makna orang yang berpada, yang qanaah, yang rasa syukur, yang rasa cukup dengan apa Allah beri kat diri dia. Dia tak minta pada orang dah. Ini al-qani', dia tak miskin. Al-mu'tar, orang yang diminta dengan orang. Dia ya'rud nafsahu, dia tampilkan diri dia pada orang untuk dia minta. Itu al-mu'tar. Maka Allah ada dalam ayat ini, satu makan, satu beri pada orang tak miskin, satu lagi beri pada orang miskin. 3 bahagian. Orang yang tak miskin tadi, mungkin jiran tangga kita, mungkin anak beranak kita, beri atas nama hadiah.
Sebab dia tak miskin. Ia miskin pula, mungkin juga anak beranak kita, mungkin jiran tangga kita, beri tanpa sedekah. Yang diberi antara sedekah tadi, kalau sedekah kepada anak beranak, 2 pahala dia boleh. Anak beranak dia, sepupu dia, miskin, dia beri. Sebab dia sepupu, dapat 2 pahala. Agih daging pada keluarga terdekat yang lebih hampir dengan kita. Orang kata, ini nepotisme. Nepotisme ada yang diharamkan, yang tak diharamkan. Nepotisme keluarga yang berikan hak pada orang yang susah, itu satu yang dibenarkan dan digalakkan oleh syariat. Jangan duk jaga orang jauh, hak dekat tak jaga. Bagi sedekah, no, sedekah hantar mana? No, hantar ke Johor. Tapi rumah tak boleh makan, dia tak hantar. Siapa dia? 2 pupu dia. Salah cara tu. Maka hadis nak gambarkan kelebihan sedekah pada kaum kerabat. Tu hadis tujuan dia datang ke sini. Dan masa yang sama kita ambil juga pengajaran lain yang Nabi sebut di awal hadis tadi. Konsep berbuka. Iza aftara ahadukum, bila berbuka seorang kamu, falyuftir ala tamrin. Berbukalah dengan kurma, tamar. Kita panggil kurma. Kenapa tamar? Fa innahu barakah. Ia adalah barakah, kata Nabi. Kita akan berpuasa. Berpuasa pada hari Arafah. Hari ini hari Arafah bagi Saudi. Bagi kita, setiap negeri yang berbeza matlak, berbeza tempat terbit. Jika berlaku perbezaan pada menetapkan permulaan awal bulan, maka kita kena ikut ketetapan pada tempat kita. Oleh kerana pada tahun ini Saudi Arabia dengan matlak dia, tempat terbit bulan dia, melihat anak bulan, maka ditetapkan satu hari bulan lebih awal daripada kita, maka jatuhlah 9 hari bulan Zulhijjah dia jatuh pada hari ini, hari Jumaat. Ni kita 10.30, mereka sana baru pukul 5 pagi. Hari ini ada 9 Zulhijjah bagi mereka, maka mereka berwukuf pada mereka yang buat haji di Mekah akan wukuf pada hari ini. Adapun kita hari ini baru 8 Zulhijjah. Kerana berdasarkan matlak kita dilihat pada baru-baru ini bahawa jatuh satu hari bulan sehari lebih lewat daripada yang Saudi. Berdasarkan kaedah perbezaan matlak, tempat terbit bulan. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, sumu liru'yati wa aftiru liru'yati. Puasalah kamu dengan sebab tengok anak bulan dan berbuka dengan sebab tengok anak bulan. Allah ikat dengan tengok. Maka kita, negara kita dipakai 2 kaedah, tengok dan juga hisab, gabung 2 sekali. Ketetapannya akan dibuat oleh penyimpan maha besar raja-raja. Maka kita sebagai anak rakyat negeri ini terikat dengan fatwa kerajaan. Jangan pandai-pandai sendiri nak berbeza. Ni yang kita bincang as-sawadul azam tadi, al-jamaah tadi. Al-jamaah, orang Islam dan kerajaan dia kena ikut pada perkara yang tidak bercanggah dengan syarak. Yang bercanggah kita tegur dengan lidah kita. Ketetapan anak bulan dibuat oleh kerajaan, tetapkan sekian masa, maka jatuh 9 hari bulan kita ialah esok hari Sabtu. Maka timbullah isu berkaitan puasa. Puasa kerana Arafah. Nak puasa ikut waktu Arafah orang yang akan buat haji ke, atau nak puasa ikut 9 Zulhijjah yang kita tetapkan pada hari esok? Jawapannya ialah ikut ketetapan esok. Tak boleh ikut ketetapan mereka wukuf. Hari ni mereka wukuf, tak start lagi wukuf pun. Bermula tengah hari nanti. Pada waktu kita pukul 1 tengah hari kita, mereka sana belum 1 tengah hari lagi. Kita jam 5, mereka baru masuk tengah hari dia orang. Bermula wukuf dia orang. Kita puasa esok. Maka bila puasa besok 9 Zulhijjah, yang Nabi sebut dalam hadis kelebihan puasa Zulhijjah dalam hadis Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaumi arafata, puasa hari Arafah, ahtasibu 'ala Allahi, aku harap pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, an yukaffira sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dah.
Aku harap pahala daripada Allah untuk kafarah, untuk cover dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Maka hadis ini menjelaskan kelebihan puasa Arafah, iaitu kafarah dosa setahun yang lalu, haji tahun lepas sampai haji tahun ni, dan haji tahun ni sampai haji tahun depan, 2 tahun. Kafarah mana apa? Allah cover dosa kita buat, Allah cover, Allah tutup. Asal mana kafarah ni, gali lubang kambuh. Orang yang menanam, petani, dia gali lubang, dia kambuh, bagi kafirun. Petani itu dalam bahasa Arab kafir, sebab dia gali, dia kambus. Dan kenapa dipanggil orang kafir? Sebab dia tutup, dia kambus kebenaran dengan kebatilan, maka dipanggil kafir. Kafarah, Allah cover, kambus dosa kita buat dosa setahun lalu, kita buat dosa lagi setahun ke depan, Allah kambus, tutup. Itu kelebihan puasa Arafah. Kenapa besar pahala puasa Arafah? Sebab Arafah itu berhimpun 2 benda. Satu masa, satu tempat. Masa yang mulia, hari Arafah. Tempat mulia, tempat nama Arafah. Maka hari Arafah bergabung pada 2 benda. Satu, kemuliaan hari. Kedua, kemuliaan tempat. Maka pada hari yang mulia, berhimpun tempat yang mulia, As-Sawadul A'zam, kumpulan besar umat Islam, ramai, hitam rambut dilihat, berhimpun itu dengan niat yang satu, kerana Allah Ta'ala. Mereka berdoa, mereka berzikir. Fa iza afattum min arafatin fadhkurullah. Mereka beredar daripada bumi Arafah, teruskan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat zikir Arafah, tempat zikir. Masyar Haram, tempat zikir. Manusia zikir, ingat Allah. Ini tempat, keadaan yang mulia, masa mulia, tempat mulia, oleh orang yang mulia, pada keadaan yang mulia. Maka kita yang tidak berhukum macam mereka, Allah Ta'ala perintahkan untuk kita puasa. Yang berhukum dia tak puasa, nak menggambarkan penyertaan sama kita dengan mereka. Itulah Islam. Islam mengkongsikan umat dengan satu barang yang baik. Satu barang, namanya apa? Haji, berkumpul di Arafah. Al-Hajju Arafah, haji itu Arafah. Dengan maksud tak pergi Arafah, tak ada haji. Walau sa'atan, walau sedetik, walau ta'iran fil hawa, walaupun terbang atas angin. Dia sakit, dia niat ihram dah, tak ada pergi Arafah, kena jerat sekejap, bawa dengan helikopter di tas pun tak apa dah, sesaat pun tak apa, boleh haji. Besar ni Arafah. Maka kita puasa hari Sabtu. Bila puasa nanti nak buka dengan apa? Kurma, tamar. Kenapa? Barakah. Barakah macam mana? Kehebatan dan kebaikan ada pada kurma ialah antaranya dia satu makanan yang boleh segera mengembalikan kekuatan tenaga. Bila kita puasa, kita hilang tenaga, kita tak nak gula. Gula ni untuk tenaga, hilang gula. Makan kurma. Kurma mengandung gula yang tinggi, gula yang tak memudaratkan, yang akan diproses menjadi tenaga. Maka kita dapat tenaga semula dengan cara yang cepat. Itu kelebihan kurma. Kita kurma macam main dah, ambil 3 biji, nasi pula 3 pinggan. Hak barakah hilang, barakah pula dah. Kalau tak ada kurma, falma'u fa'illam yajid tamra. Kalau tak ada kurma, kata Nabi, falma', ambil air. Fa'innahu tuhur. Air itu menyucikan. Cuci perut, bersihkan barang kotor. Tak ada kurma, air. Ada dua, gabunglah. Kurma dulu, baru air. Bukan air dulu, baru kurma. Barang manis. Tak ada kurma, boleh ambil barang manis. Orang Melayu kita, orang Terengganu, banyak barang manis. Akor, manis. Boleh ganti kalau tak ada kurma. Takkan tak ada kurma hari ni, Belambuk orang jual kurma. Macam-macam harga ada. Maka Nabi ajar kepada kita keadaan berbuka yang betul menggunakan kurma, kerana ia adalah makanan yang barakah. Tuan-tuan, kurma ni kena buat amalan.
beli, simpan kat rumah. Ambil lah biji, 2 biji sehari. Yang boleh beli kurma ajwa, Nabi sebut hadis kelebihan 7 biji makan kurma ajwa sehari, melindungi daripada sihir. Kena ambil. Kita ni macam-macam. Nasi dagang makan santan banyak, nasi lemak makan santan banyak. Kita hak lemak-lemak saja, manis-manis saja. Hak comel tak banyak. Cover. Bukan suruh berhenti makan nasi dagang. Kita pun tak nasi dagang juga. Ngomong seminggu tak kena sekali tak rasa pelik dah. Selemak, tapi cover dengan hak molek pula kurma. Itu cara dia. Perkara menarik berkaitan kurma. Kisah Maryam. Maryam seorang waliyatun, seorang wali min awliyaillah, daripada wali-wali Allah Ta'ala, ibu pada Isa alaihissalam, yang dijaga oleh Nabi Allah Zakaria. Fakaffalaha Zakaria. Zakaria jaga dia. Selepas dia buat undian, akhirnya dapat menang kepada Zakaria jaga Maryam. Fakaffalaha Zakaria kullama dakhala alaiha Zakaria al-mi'raba. Setiap kali Zakaria masuk jumpa Maryam di tempat mihrab, wajada indaha rizqa. Dia mendapati ada di sisi Maryam rizqa, rezeki. Allah hantar rezeki pada Maryam. Waliyatullah, wali Allah. Allah uji Maryam dengan mengandung tanpa ada persetubuhan, dengan kalimah yang Allah hantarkan ke dalam rahim Maryam. Bila mengandung nak beranak, bila nak beranak, Allah ajar Maryam, wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlah, dan goncangkanlah ke arah kamu dengan batang kurma. Tusaqit alaiki rutaban janiyah, pasti gugur atas kamu rutab, kurma yang lembut, janiyah yang masak. Bila Maryam nak beranak, Allah suruh Maryam goncang pokok kurma. Goncang pokok kurma ni syarat saja. Pokok kurma tak mampu digoncang oleh orang biasa. Gagah lagu mana pun tak bergoyang pokok kurma tu. Pokok kurma ni macam pokok sawit lah tu. Aku pokok sawit lagu mana, tak bergoyang. Akar dia kuat. Kurma tak bergoyang dengan apa tadi seorang perempuan yang mengandung. Nak kocok kurma tak boleh, tapi syarat. Allah nak tunjuk setiap benda Allah nak bagi mesti ada sebab. Sebabnya apa? Goncang kurma. Pasti gugur pada kamu. Apa yang gugur? Rutaban, kurma rutab. Rutab, kurma lembut. Kalau kerah panggil balah. Kurma mula kat pokok dia kerah dulu, panggil balah. Buat turun ke bawah, tunggu sekejap lagi jadi rutab, lembut. Ni rutaban janiyah, rutab, kurma lembut, janiyah yang masak. Tuan-tuan, kurma ni kalau kita goncang dia, buah tak gugur. Bukan macam pokok duku kita. Atau rambutan kita mungkin boleh gugur, kurma tak gugur tangkai dia. Tapi Allah nak buat sebab goncang. Yang gugur itu Allah Ta'ala. Allah nak bagi gugur kurma. Kurma gugur macam mana? Gugur bentuk rutab. Patut kurma gugur bukan bentuk rutab. Dia balah, turun ke bawah, akhir lembut, barulah boleh dimakan, namanya rutab. Buat balah pun boleh makan, dah sedap. Rutab lagi sedap. Tapi Allah nak gambarkan satu kelebihan pada Maryam yang waliyatullah. Allah suruh buat sebab gugur kurma. Maka kurma yang lembut tadi dimakan oleh Maryam, yang memudahkan orang beranak. Maka kaedah hari ini pun, perempuan yang nak beranak dia ambil kurma. Sebab apa? Kurma itu tenaga, memberi tenaga pada perempuan yang sedang mengandung untuk melahirkan anak. Ni nama selusuh. Kita bila selusuh, buat selusuh minta buat air kan. Minta buat air pun ada kaedah dia panjang. Nanti kita boleh bahas tentang buat air untuk orang yang mengandung nak beranak ni. Buat air jampilah maksudnya. Tapi satu lagi yang kena dimakan oleh perempuan yang sedang mengandung nak beranak ialah kurma.
Ambil sempena kisah Maryam alaihassalam. Baik. An Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma qala, daripada Ibni Umar, moga-moga Allah meradainya, kata dia, meradai keduanya, kata dia, kanat tahti mura'atun, saya ada seorang perempuan, isteri, wa kuntu uhibbuha, saya sangat sayang isteri saya tadi, wa kana Umaru yakrahuha, tapi Umar, bapa pada Ibnu Umar, tak suka. Faqala li tallikha fa abaitu, lalu Umar kata ceraikan dia, maka saya enggan. Fa'ata Umaru radhiyallahu anhu Nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Umar datang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa dzakara dzalika lah, lalu beliau sebut Nabi perkara tersebut. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tallikha, ceraikan perempuan itu. Hadis rawahu Abu Daud wa Tirmizi, hadis riwayat Abu Daud wa Tirmizi, wa qala, dan kata Tirmizi, hadisun hasanun sahih, hadis hasan sahih. Ini cerita Ibnu Umar, sahabat Nabi yang masyhur, yang mana isteri yang dia sayang, ayah dia tak suka. Ayah dia siapa dia? Umar, sahabat Nabi yang besar. Bila Umar tak suka, dia suruh cerai. Dia tak mau cerai, sebab sayang. Maka Umar mengadu kat Nabi. Bila mengadu kat Nabi, Nabi suruh cerai. Hadis ini nak menggambarkan ketaatan pada bapa. Bapa yang suruh cerai isteri, ketaatan pada bapa. Tapi siapa dia bapa itu? Bapa itu Umar. Bapa itu Umar. Umar sahabat. Bila Umar tak suka, dia tak suka kerana nafsu dia. Umar tak suka tentu melibatkan perlakuan, melibatkan syariat yang tak kena. Maka bila seorang Umar melihat barang yang tak kena pada isteri anak dia, dia suruh cerai. Maka Nabi SAW yang diadukan pada baginda kisah ini, Nabi suruh cerai sebab perintah Umar yang suruh ceraikan isteri itu tak bercanggah dengan syarak. Dalam keadaan biasa, cerai ini barang yang tak disuka. Dalam satu hadis, walaupun hadisnya menjadi pertikaian ulama, abghadul halali ilallahi talak, barang yang paling Allah tak suka cerai. Hukum asalnya bila berkahwin jangan bercerai. Itu hukum asal. Bercerai ni dibenci. Tapi ada kala bercerai disuruh. Bila tak dapat lagi nak islah antara dua orang, nak duduk sama lagi mana? Kau duduk balas pagi petang siang malam. Sampai dengar bergaduh 1 kilometer kau dengar dah, pagi petang siang malam. Maka minum tak dibagi, nafkah tak bagi, maka penyesalan lagi mana? Cerai. Maka cerai ketika itu menjadi memberi pahala sebab menyelamatkan dua insan. Tapi hukum asalnya jangan cerai. Maka bila Umar suruh cerai, kata ulama, Umar suruh cerai mesti ada sebab yang syar'i. Maka Nabi arahkan Ibnu Umar taat pada perintah bapa dia yang bertindak ikut hukum syarak, menceraikan isteri. Kat sini juga kita ambil itu kaedah bagi perempuan-perempuan yang jadi isteri orang. Berkahwin bukan hanya dengan suami, dia berkahwin juga dengan mak suami, dengan ayah suami. Maka jagalah hati mak ayah suami, kerana suami itu nombor 1 mak ayah dia, nombor 2 baru isteri dia. Maka seorang isteri yang berkahwin bukan hanya dengan suami dia, bahkan berkahwin juga dengan mak dan ayah suami dia, dan berkahwin juga dengan keluarga suami dia, tak ada sebab nak diceraikan. Tapi bila nak diceraikan juga mesti ada sebab. Tapi kalau si ayah dan si ibu suruh ceraikan isteri yang taat pada suami dia, yang salihah, yang baik, yang tak ada masalah syarak, maka ketika itu anak tidak wajib taat pada perintah ayah. Ini hukum. Hadis yang kita baca tak ada baca zahir saja. Ambil hadis, bila seorang ayah minta cerai, terus cerai. Tak. Kalau isteri itu salih, jaga hak suami dia,
tidak zalim pada suami dia, maka tak wajar diceraikan. Maka bila mak ayah minta cerai, boleh mencanggahi mak ayah. Tinggal lagi bijaksana anak nak meraihkan mak ayah, bagi 1,000 kat mak ayah atau pergi Mekah buat haji, dia ada. Bini kita pandai pula wadai, pergi buat nasi lemak, buat nasi dagang, ajak jalan pergi Langkawi. Hak jahat jadi baik dah ke? Kuasa duit. Dia nak kita layan dia. Bila isteri tak layan mak mertua dia, tak layan pak mertua, berasa hati dah. Bukan mertua, mentua. Bahasa Melayu yang betul ialah mentua, bukan mertua. Sebab tak ada imbuhan mer dalam bahasa Melayu. Mentua. Jadi kalau jaga kahwin semua orang, maka tak berlaku. Yang nak kita ambil sini ialah kaedah melibatkan ibu dan ayah, melibatkan anak-anak dengan ibu dan ayah. Satu lagi hadis yang terakhir saya nak baca menutup. Tak tutup lagi, ada 2 hadis lagi. Wallahu ta'ala alam. Bersama lagi insya-Allah dalam sedia akan datang 2 lagi hadis yang menjadi penutup kepada bab birrul walidain. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Ada soalan ya? Nak buka soalan sekali. Mana kita buka soalan lah sikit kalau ada. Ada soalan ya? Berkaitan korban ke apa ke? Baik tuan-tuan, surau kita akan buat korban. Saya pun juga buat korban 2 ekor kat rumah dengan keluarga. Dan hari yang seterusnya, raya kedua, saya buat korban besar di Padang, apa namanya, Padang Bola Tok Jiri. Datanglah, sebanyak 12 ekor lembu akan saya korbankan. Dan bersama dengan UMNO bahagian, kerjasama dengan UMNO bahagian, mereka 98 ekor lembu bergabung buat kerjasama atas dasar wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, buat kerjasama atas dasar kebajikan dan juga takwa. Siapa yang sudi bekerjasama, kita buat kerjasama. Okay, datanglah pada hari Isnin nanti di Padang Bola Tok Jiring. Kita akan buat korban, agih daging dan juga buat apa namanya, kenduri sekali, buat makan sekali, boleh makan tengah hari. Saya jemput semua untuk hadir ke sana nanti insya-Allah pada hari Isnin. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bihaqqi imanina bi khatamil anbiya'i mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.